أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tentunya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama pagi ini dapat menunaikan solat subuh secara berjemaah, alhamdulillah. Dan seterusnya kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada pagi ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam bab yang ke-13 yang menceritakan berkenaan dengan Nabi SAW memakai cincin di jari kanannya. Bab sebelum ini membicarakan berkenaan sifat cincin Nabi SAW. Manakala bab ini pula menjelaskan bagaimana Nabi SAW memakai cincin. Setelah meneliti hadis-hadis yang disebutkan, dapat disimpulkan Imam At-Tirmizi mahu menguatkan pandangan yang menyatakan Rasulullah SAW memakai cincin di jari sebelah kanan. Bahkan Imam Tirmizi menyebutkan dalam kitab Jami' diriwayatkan daripada Anas Nabi SAW memakai cincin di jari kirinya. Ini adalah tidak benar. Menurut Imam An-Nawawi pula, para ulama telah bersepakat memakai cincin pada tangan kanan itu harus, begitu juga pada tangan kiri. Tiada makruh pada salah satu daripada keduanya. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Jadi keduanya, tetapi mereka berbeza pendapat menyatakan tangan mana yang lebih baik. Maknanya kedua-duanya boleh. Jadi segi orang kata of course Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan, tapi adakah masalah kalau seseorang itu memakai cincin di tangan kiri? Macam saya pakai tangan kiri kan. Alright. Ikut keselesaan. Tapi kalau ikut daripada Nabi SAW, dia pakai tangan kanan. Tetapi pendapat ulama pun berbeza kalau dari segi yang mana lebih afdal. Ini berbeza tuan-tuan. Yang mana lebih baik? Ada perbezaan dia. Sebagian besar para sahabat memakai cincin di tangan kanan, dan ramai juga para sahabat yang memakai cincin di tangan kiri. Imam Malik menyatakan galakkan memakai pada tangan kiri dan memakruhkan tangan kanan pula dah kan. Imam Malik pula lain daripada pandangan beliau. Manakala dalam mazhab Syafi'i pula menyatakan yang sahih adalah yang kanan lebih baik, kerana ia menunjukkan kecantikan, serta yang kanan itu lebih mulia dan lebih berhak kepada kecantikan dan kemuliaan. Ala kulli hal, sebelah mana kita selesa pakai, di situlah kan. Pakai sebelah kanan yang nak ikut sunnah Rasulullah SAW, alhamdulillah. Nak pakai sebelah kiri ikut keselesaan pun alhamdulillah. Tidak menjadi isu. Alright. Hadis yang pertama dalam bab ni daripada Ali bin Abi Talib berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu khatimahu fi yaminihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memakai cincin pada tangan kanannya. Juga disebutkan hadis yang kedua, hadis yang sama juga, dan juga hadis yang ketiga daripada Hammad bin Salamah berkata, Ra'aitu ibnu Abi Rafi'in yatakhattamu fi yaminihi wa sa'altuhu an dhalika faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'farin yatakhattamu fi yaminihi. Wa qala Abdullah bin Ja'far wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Aku melihat, dia kata, Ibnu Abi Rafi' memakai cincin pada tangan kanannya. Lantas aku bertanyakannya tentang hal itu. Maka dia menjawab, aku melihat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni tuan-tuan, merupakan nama beliau adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib daripada Bani Hashim. Seorang yang dermawan, pemurah, dan mempunyai harta. Apa harta dia? Tanah di Habsyah. Ini subhanallah. Pada ketika itu kan, orang kata apa, orang Arab tapi ada tanah dekat Habsyah. Subhanallah.
Utopia lah kata sekarang. Dan mempunyai rakan yang meninggal pada tahun 80 Hijrah ketika beliau berusia 80 tahun. Jadi bukan calang-calang orang Abdullah ni. Lalu sambungan hadisnya, aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada tangan kanannya dan dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin pada tangan kanan. Semua kalau kita lihat hadis yang seterusnya pun sama. Daripada Abdullah bin Ja'far juga berkata, Nabi SAW kana yataqattamu fi yaminihi. Sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin pada tangan kanannya. Kemudian juga daripada Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW kana yataqattamu fi yaminihi. Kebanyakan yang mengatakan bahawa Rasulullah hanya memakai cincin pada tangan kanan. Alright. Seterusnya daripada As-Sa'd bin Abdullah berkata, kana Ibn Abbas yataqattamu fi yaminihi wa la ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu yataqattamu fi yaminihi. Sesungguhnya dia kata Ibn Abbas memakai cincin pada tangan kanannya dan tidak mencurigainya, kecuali dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin pada tangan kanannya. Kemudian hadis yang seterusnya dalam bab ini kebanyakan semua mengatakan bahawa Rasulullah SAW memakai cincin pada tangan kanan. Daripada Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min fiddatin wa ja'ala fassuhu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aqibin fi bi'ri aris. Ini sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin yang dibuat daripada perak dan baginda menghadapkan batu permata ke tapak tangannya. Diukir padanya perkataan Muhammad Rasulullah serta ditegah kepada orang lain daripada menambah ukiran tulisan padanya, dan cincin tersebut terjatuh daripada Mu'aqib ke dalam telaga Aris yang kita cerita minggu lepas kan, telaga apa nama cincin tu yang tidak disengajakan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jatuh ke dalam telaga, kan, sehingga disebutkan seperti mana disebutkan minggu lepas 3 hari kan mereka mencari cincin tu dalam telaga. Apabila dikorek tak jumpa, kan, bukan korek lah, mereka buang air dia, cari mana cincin tersebut. Sampai sekarang dah tak jumpa, kan. Itu dengan orang kata takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kan, benda tersebut cincin Rasulullah SAW tidak dijumpai, kan. Seterusnya daripada Ibnu Muhammad daripada bapanya berkata, kana al-Hasan wal Husainu yatakhattamani fi yasarihima. Ini lain. Hadis ni menyebutkan Ja'far Ibnu Muhammad berkata cucu Rasulullah SAW Hasan dan juga Husain memakai cincin pada tangan kiri mereka, kan. Nak sebut bahawa cucu Rasulullah SAW pun pakai cincin tapi tangan kiri. Dan disebutkan di sini mengatakan bahawa sesekali Nabi memakai cincin pada tangan kirinya dan batu permatanya menghadap tapak tangannya. Perbuatan Hasan dan Husain adalah bersandarkan kepada perbuatan Nabi yang dilakukan pada akhir hayat baginda, kan. Sesekali, ini cerita pasal sesekali Rasulullah SAW pakai cincin di tangan kirinya, kan. Sebab apa? Benda tu diikuti oleh cucu baginda, cucu Rasulullah SAW, Hasan dan juga Husain. Baik. Seterusnya hadis daripada Anas bin Malik berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Sama juga dia kata Nabi SAW memakai cincin tangan kanannya.
Berkata Abu Aisyah, hadis ini merupakan hadis gharib. Tapi dia kata apa? Hadis ni hadis yang pelik, gharib. Istilah dalam bahasa ilmu hadis ni, dia kata hadis ni gharib, pelik. Yang tidak diketahui daripada hadis Sa'id bin Abi Urubah, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Selain ini, kecuali hadis ini diriwayatkan daripada setengah ashab Qatadah, daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW memakai cincin pada tangan kiri baginda. Tapi hadis itu juga tidak sahih. Kan hadis inilah yang disebutkan tadi itu, yang mengatakan hadis Rasulullah SAW memakai tangan kiri, cincin itu tidak sahih. Tetapi pada hadis yang sebelum ni, dia kata perbuatan Hasan dan Husain tu yang memakai cincin tangan kiri adalah mengikuti bagaimana Rasulullah SAW sendiri kadang-kadang menggunakan cincin atau memakai cincin di tangan kiri beliau. Kemudian daripada Ibnu Umar berkata, ittakhadha Rasulullah SAW khatiman min dhahabin. Hadis ni sahih. Sekejap Right. Fakana yalbisuhu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albizu abadan fataraha an-nasu khawatimahum. Ini Rasulullah SAW nak cerita bahawa beliau memiliki cincin yang dibuat daripada emas, dan baginda memakainya pada tangan kanannya. Maka orang ramai melakukan perkara yang sama. Lantas Nabi SAW membuang cincin tersebut dan berkata, aku tidak akan memakainya buat selama-lamanya. Maka orang ramai pun membuang cincin mereka, kan? Sebab tak boleh. Lepas tu cincin emas kan lelaki tak boleh pakai, kan? Lelaki apa-apa benda yang daripada emas tak boleh pakai. Itu keistimewaan orang perempuan sahaja. Jangan ada yang pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai rantai. Sekarang ni tuan-tuan tak tahulah orang kita ni. Tengok dia selamba je pakai rantai emas, lelaki. Kan? Dia pakai rantai emas, pakai gelang perak. Kan suka pakai gelang perak. Pakai gelang perak. Sini bukan gelang, ni rantai. Dia pakai rantai perak besar-besar. Tak boleh, lelaki tak boleh pakai rantai gelang perak tu. Bahkan bangga lagi, tunjuk ke orang pakai gelang perak yang besar, dan pakai rantai perak dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Simpan duit tu. Baik duit tu labur letak kat tabung haji, nak pergi haji, kan? Daripada pakai perak tu, pakai cincin menjadi satu kebanggaan pula tu. Kenapa dia kena nak pakai gelang perak ataupun rantai perak? Apa asasnya? Kan? Nak mengatakan bahawa dia masya-Allah. Nerjen saja. Itu kalau Allah bagi sakit demam, meraram saja. Tak tahan. Lemahnya manusia ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak ada satu pun. Itu tidak menjadi satu kebanggaan kepada seseorang. Kan? Simpanlah. Okey. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesai dalam bab tersebut, cincin Rasulullah SAW. So apa yang kita dapati adalah bagaimana permulaan tadi, mukaddimah tadi mengatakan bahawa tidak ada menjadi permasalahan sekiranya seseorang itu memakai cincin sama ada di tangan kanan ataupun tangan kirinya. Tapi kalau kata nak ikut cara Rasulullah SAW menggunakan cincin tangan kanan, ya silakan tangan kanan. Tapi kalau nak pakai tangan kiri ikut selesa, tak ada masalah. Dan para ulama pun berselisih faham yang mana yang lebih baik. Yang tu. Mana lebih baik dia? Kanan ke kiri? Macam tu. Tapi dari segi aula, kata kalau dari segi Imam Syafi'i mengatakan sebelah kanan. Terpulanglah pada kita.
Kalau tangan kanan kita ni tak letak, tak ganas sangat, kadang kita pakai cincin tangan kanan, sisa yang terlalu dah pelat. Kita buat kerja tangan kanan kan. Kalau tak ganas sangat, kalau boleh simpan benda tu, mana cincin tu tak hilang, boleh, tak masalah. Jadi kalau sebab tangan kiri ni dia tak berman, dia berman je. Dia tak pernah ganas, saya boleh simpan cincin. Bagi kanan ni, subhanallah, ada orang pakai subhanallah cantik kan. Terpulanglah cincin apa yang dipakai, tidak masalah, kecuali perak tadi, kecuali emas tadi. Yang kita nak pakai besi ke kan, apa lagi. Kalau perak pun janganlah berlebihan, itulah. Pakai cincin perak lebih-lebih pula. Tak payah. Suasa itu ada perbahasan ulama, ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Ada yang kata boleh sebab apa? Sebab entiti emas tu dah hilang daripada sifat asal dia. Tapi ada ulama mengatakan kalau dicairkan balik dia jadi emas. Itu. Tapi kalau nak pakai silakan. Tapi kalau saya secara peribadi saya tak pakai lah. Tak, pendapat yang kata kalau dicairkan balik suasa tu, dia akan patah balik pada rupa asal dia. Ada emas di situ. Allah alam. Saya peribadi tak pakai lah. I think kalau suasa ni lagi mahal kan, mahal lagi kan. Yang mampu juga. Tapi since ada perbezaan pendapat ulama situ, bagi saya kalau nak pakai silakan. Alright. So kita masuk dalam bab yang ke-14. Bab ke-14 ni tuan-tuan, kita menceritakan berkenaan dengan sifat pedang Rasulullah SAW. Ataupun dalam bahasa Melayu-nya sifat padang. Padang Rasulullah SAW. Pedang tu jadi padang kan. Sebelum ini kita telah melalui bab cincin Rasulullah SAW yang digunakan sebagai cop rasmi dalam surat-surat baginda. Surat-surat itu disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin bagi mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru ke jalan kebenaran serta memberi ancaman terhadap kekufuran dan pembohongan fakta. Jadi Rasulullah SAW dia hantar surat tu bukan apa pun, cuma nak berikan peringatan kepada pembesar-pembesar yang ketika Rom kan, Parsi kan, kepada bahawa amaran Allah Subhanahu wa taala kan, dakwahnya Rasulullah SAW kepada mereka. Walaupun tak sampai, tak Islam, tapi akhirnya sekarang ni Parsi tu dah hilang dah sifatnya. Sekarang dia jadi negara negara Iraq kan. Okey. Dengan meneliti, setelah menggunakan wasilah itu barulah digunakan wasilah perang, maka didahulukan bab cincin sebelum bab pedang. Dengan meneliti pada perkara tersebut, maka jelaslah pada kita bahawa dakwah dengan pena, penulisan, penjelasan, penerangan dan nasihat hendaklah didahulukan sebelum dakwah dengan menggunakan pedang dan juga senjata. Jadi orang fitnah orang Islam ni kata dakwah itu menggunakan pedang. Salah. Seperti yang berlaku orang kata macam fitnah kepada umat Islam tentang dulu kan, masa ISIS dan sebagainya kan. Itu bukan sifat Islam begitu. Yang orang kata menggunakan kekerasan, menembak dan sebagainya kan, sebelum mereka itu mengenal Islam yang sebenarnya kan. Dakwah pun tak buat, tiba-tiba kau nak perang orang, buat apa? Kan? Dakwah tak sampai lagi. Kalimat la ilaha illallah itu pun dia tak faham. Islam tu macam mana? Sembahyangnya macam mana pun tak tahu. Kan? Tiba-tiba kita nak perang. Tak boleh. Kalau kita dah sampaikan Islam tu macam mana, keindahan Islam tu macam mana, perintah Islam tu macam mana, kan? Kalau dia tak mau, itu lain cerita kan. Tapi dalam keadaan sekarang ni, Islam pun dalam keadaan lemah. Orang Islam gaduh sama sekali, betul tak?
Sama sendiri bergaduh, bukan setakat bergaduh, peniaga sebelah pun bergaduh. Seorang peniaga sebelah, orang peniaga tak puas hati. Itu. Padahal rezeki manusia tu, bab kata selalu kita dengar, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Macam itulah. Walaupun macam mana sekalipun seseorang tu dekat hutan ke mana ke, tapi kalau dah rezeki dia, memang Allah bagi dekat dia. Tapi sifat manusia ni tak pernah hilang daripada dengki dia. Kawan sebelah berniaga, benda yang sama, dia halau kawan tu. Kau tak boleh berniaga nasi lemak sini, nanti nasi lemak aku nanti tak laku. Tak masalahnya nasi lemak dia, kalau mau rasa macam tu saja, tak apa-apa nak sedap, orang tak pergi nak datang. Contoh lah. Ini kalau berniaga air sama juga. Jom jangan berniaga sini, kerana kami tak boleh nak berniaga. Salah kan. Kalau dia ikhlas dia berniaga, apa nama, orang panggil apa, Allahumma salli Muhammad, sedekahnya banyak, wazinu bil qistas mustaqim, ikut cara tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mizan timbangan yang elok, tak menipu, insya-Allah rezeki Allah Taala tahu seseorang tu bagaimana dia berniaga, ikhlasnya, rezekinya, apa nama, sedekahnya banyak. Saya kenal ada seorang, adalah orang bisnes ni. Tuan-tuan, kalau setiap kali dia niaga, dia tak pernah kedekut. Orang ini berniaga makanan lah, saya minta maaf kalau dia berniaga makanan, setiap kali orang tempah contohnya RM10, dia akan bagi RM15. Orang tu tempah RM10 saja, tapi harga nilai barang tu dia bagi RM15. So setiap kali macam tu, orang pun seronok, orang tempah dengan dia, orangnya. Sebab berkat dia apa? Berkat dia suka sedekah. Dia suka sedekah. Dia tidak ikut betul-betul dengan nilai yang orang bagi tu, tapi dia bagi, selalu memberi nilai tambah dengan harga tersebut. Ini saya tengok di situ, subhanallah, sampai sekarang dia berjaya lah. Sebab kalau macam tu, orang dengki macam mana sekalipun tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah dah tahu dia memang pemurah. Dia tahu sebab Allah tahu sebab dia suka sedekah. Sedekah, setiap kali buat tu dia sedekah, dia niat dia sedekah dan sebagainya. Subhanallah. Kalau begini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang sedekah ni. Allah Rasulullah kata tidak akan berkurangan harta seseorang itu dengan dia bersedekah. Bahkan Allah tambah. Allah tambah. Alright. Hadis yang pertama dalam bab ni daripada Qatadah, daripada Anas berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Ini saya, kalau tuan-tuan ada buku ni, dia tulis sini, dia terjemah tuan-tuan, dia kata sesungguhnya sarung pedang Rasulullah SAW. Tetapi sebenarnya qabi'ah itu maksudnya ulu pedang. Ulu pedang tu yang disebutkan dia berbuat daripada perak, ulu dia. Tapi kalau itu terjemahan di Melayu kan, dia kata sarung. Tapi dari segi bahasa je, qabi'ah itu maksudnya ulu pedang. Ini kesilapan kalau tuan-tuan ada buku ni. Sebab tu kalau ada buku tu ngaji, cek balik apa dia sebenarnya. Mungkin kesilapan dia terjemah. Sebab apa yang saya lalu buku ni kesan ada kesilapan-kesilapan yang mereka letak. Jadi dia kata sarung. Tak, ini ulu pedang tu daripada perak. Kemudian daripada Sa'id bin Abi Al-Hasan Al-Basri berkata, kanati qabi'ah sayf Rasulullah SAW min fiddah. Sama juga. Hadis kedua macam tu juga. Dia terjemah sarung, padahal itu ulu. Ulu pedang Rasulullah SAW daripada perak.
Macam mana mereka tempah tu, wallahu alam. Itu kita tahu. Jangan klaim inilah bagaimana ya pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ulu dia. Daripada datuknya berkata, daripada Ibnu Abdullah bin Sa'id, daripada datuknya berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa ala sayfi dhahabun wa fiddatun, qala talibun fasa'altu an al-fiddah wa qala kanat qabi'atu as-sayfi fiddatan. Kan? Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari pembukaan Mekah. Bila tuan-tuan? Pembukaan kota Mekah bila? 8 Hijrah. Dan di sisi baginda ada pedang daripada emas dan perak. Berkata Talib, aku bertanya baginda tentang perak itu. Lantas baginda menjawab. Ini sama juga dia terjemah ulu sarung dia. Padahal ulu dia tu. Ulu pedang tersebut dibuat daripada perak. Kan dia terjemah sarung juga. Tak tahu kenapa dia terjemah sarung. Dan ulu pedang Rasulullah SAW tu dibuat daripada perak. Sebab ketika mana mereka masuk ke pembukaan Mekah, of course lah orang ketika itu bawa, Rasulullah bawa bersama pedang beliau. Bukan niat berperang, tak. Sampai sekarang ni tuan-tuan, kalau kita lihat orang Arab, Saudi ke, Yaman ke, dia tak bawa pedang. Cuma mereka ni bawa ada satu macam kita lah, adat kita dulu, pakai keris tu. Kan? Keris. Keris tu kita sisip dekat baju, dekat apa? Dekat tepi kan. Kita punya samping. Tapi orang Arab dia macam ada macam tali pinggang. Special punya, tapi dia agak besar. Kemudian dia ukir benda tu daripada kulit lah. Dia buat cantik benda tu. Itu dia pakai ketika mana perayaan, ataupun kadang-kadang seharian pun dia pakai dengan jubah. Dia pakai itu bukan untuk nak cucuk orang, tak. Kan? Dia saja dia jalan, dia kata ini adalah ciri kelakian, kegagahan seorang lelaki Arab, orang Yaman lah. Dia pakai itu, ciri-ciri dia lah. Orang dia masih pakai. Kan? Orang Oman masih, tapi orang Oman dia pakai waktu ada macam seremoni ya, apa nama? Orang panggil perayaan macam tu lah. Saudi pun sama, tak pakai selalu. Ada perayaan, ada ni tertentu, majlis-majlis dia pakai. Tapi Yaman ni lebih banyak pakai. Dia pakai apa nama? Dia panggil jambia. Yang keris bengkok macam tu. Lepas tu saya kata dia bukan untuk cucuk tu. Kan? Tapi itu boleh mencederakan sebab dia tajam. Dia punya ulu tu dia buat daripada tanduk badak. Tanduk panggil sumbu badak. Kan? Buat sumbu badak. Dan harga dia pun boleh tahan. Kan? Dia punya, kalau yang dibuat pada situ sumbu badak tu, dia makan beribu $. Kan? Harga tersebut. Itu orang Arab yang kaya-kaya lah beli. Yang biasa-biasanya dia buat daripada plastik lah. Plastik, kayu dan sebagainya. Tapi itu dah lambang dia, sebab adat dia pakai macam tu. Itu ada orang Arab yang datang ke baru sampai Kuala Lumpur, baru ni heboh pasal dia. Dia sampai ke Malaysia, hari raya dia pakai jambia tu, dia pakai keris tu, polis tangkap. Sebab kat Malaysia tak boleh bawa senjata berjalan. Bagi orang Arab, hari raya mereka bawa pakai macam tu, satu kemegahan. Bila sampai sana kena tangkap dengan polis, kawan tu nganga saja, tak puas hati kan. Barang tu dia bawa daripada Yaman. Dia lepas lah sebab dia tak bawa, dia tak dia bawa daripada hand luggage. Kalau hand luggage ni kat atas flight kan, itu memang kena. Tapi ni kat bawah, kan, bawah tu, so dia tak kena tangkap lah. So benda tu tak ada masalah.
Tapi bila dia pakai hari raya, memang kena. Dia beraya-raya dengan kawan dia, bangga pakai jubah. Dia pakai jubah, dia pakai parang tersebut. Kita pakai jambia, dia pakai jambia. Akhirnya kena tangkap. Habis. Tak boleh nak lawan, polis tangkap. Kan? Memang polisi negara Malaysia tak boleh. Kan? Tak boleh sebarang lah. Dia kategori senjata sebab dia tajam tu. Jadi itu sebabnya kita ni kalau masuk negara orang kena tahu apa adat dia, apa undang-undang dia. Kalau main cocoh je, itulah jadinya. Tak boleh nak sebarang lah kan. Ada satu tempat tu, atau pergi mana satu tempat, kita tahu adat macam ni, kita tanyalah. Apakah adat macam ni? Tak masalah. Kalau kita rasa kita tak boleh nak follow adat tersebut, ataupun benda tu menyalahi syariat, kau tak payah pergi tempat tu. Betul tak? Tak lagi. Kan? Contohnya aku pergi satu tempat, kau kena pakai seluar dalam saja. Kau nak pergi bersama? Betul tak? Nak pergi kolam mandi, dia kata, sini kolam mandi sini kena pakai seluar dalam saja. Takkan tak imam nak pergi mandi kat situ. Kan? Kita rasa kita nak pergilah kolam air panas tu, contoh. Tapi dia tulis situ kena pakai. Kena tahulah tempat macam mana. Tak payah pergi je lah. Kan? Takkanlah kita kena pergi ni. Sebab apa? Tempat tu bagus. Tapi menyalahi syarak. Tak boleh ke? Macam itulah kalau kita pergi mana-mana tempat, nak pergi melancong pun kita kena tahu apa adat setempat situ. Okey, seterusnya daripada Ibn Sirin berkata, sana'tu sayfi ala sayfi Sumrata ibn Jundub wa zama Sumratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan. Aku membuat pedangku dengan mencontohi pedang Samurah bin Jundub. Samurah mendakwa bahawa dia membuat pedangnya mengikut pedang Rasulullah SAW, dan dia merupakan Hanafiyan daripada Bani Hanifah. Zaman Rasulullah SAW, tuan-tuan, ada satu kelompok kan yang masyhur, yang buat memang pakar lah. Kalau buat pedang ni, buat ni lah. Kalau panggil kabilah ni lah, nama dia Bani Hanafiyah. Mereka ni memang pakar buat pedang. So mereka ni buat pedang, Samurah kata dia buat pedang dia punya macam Rasulullah punya. Dia follow macam mana Rasulullah. Dan sahabat kan cinta Rasulullah SAW. Kan? Buat seperti mana yang Rasulullah SAW buat. Kan? Minggu lepas dia kata bahawa ada antara sahabat ni meninggalnya Rasulullah SAW oleh kerana terlalu sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW. Mana Rasulullah pernah pergi, di situ dia pergi. Mana Rasulullah pernah berhenti, di situ dia berhenti. Dia kata Rasulullah pernah berhenti sini, dia berhenti kat situ. Kan? Bukannya benda tu macam kena buat, tak. Sebab mereka teringat dan sayang kepada Rasulullah SAW. So berhentilah situ. Situ Rasulullah berhenti, pernah berhenti, situ dia berhenti. Masya Allah. Kan? Jadi setakat itu tuan-tuan yang dapat kita dengar sama-sama. Kita dah selesai dah bab ke-14 tu. InsyaAllah pada minggu depan kita masuk dalam bab yang ke-15 yang menceritakan berkenaan dengan sifat baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik atas kelemahan sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.